Ya, jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah berikut ini. Ini adalah pengalaman daripada seorang pendengar. Katanya pengalaman beliau ketika dia usia berapa tahun? 9 tahun. Berusia 9 tahun. Sesuatu berlaku kerana katanya di sini pada waktu itu neneknya telah meninggal dunia. Tetapi hampir lebih kurang setahun beliau masih ingatkan nenek belum meninggal. Sebabnya nenek saya, Kisi, hanya saya seorang saja yang simpan rahsia ini pada waktu itu, masih dalam rumah. Pendengar 897 FM. Berikut kisah yang ingin disampaikan pada tengah malam ini. Ketika beliau berusia 9 tahun, hampir setahun perkara ini berlaku pada dirinya. Dia masih ingat lagi. Arwah nenek saya dah meninggal dunia. Sudah dikebumikan. Tapi saya masih tak percaya yang nenek saya dah meninggal. Sebab saya ni rapat sangat dengan nenek. Ibu saya adalah seorang ibu tunggal. Saya tidak ada adik-beradik lain. Anak satu-satunya anak. Dan atuk saya pun dah meninggal. Jadi Kisi dapat bayangkan situasi saya pada waktu itu. Katanya Fatin, setiap kali kalau balik sekolah, nenek lah yang akan sambut saya. Nenek masak, nenek akan teman saya, tanya saya bagaimana sekolah. Bukan nak cakap ibu tak sayang. Ibu sayanglah sebab itu ibu keluar mencari kerja. Bukan satu, kadang-kadang ada hari ibu kerja satu kerja, ada hari juga ibu ada part time, jadi 2 kerja. Balik, makan, kadang-kadang tak balik pun, terus sambung kerja. Oleh kerana sayangkan sangat, saya sebagai anak sayangkan ibunya yang sakit, perlukan perbelanjaan obat, rumah nak dibayar. Maka itulah ibu saya bertungkus lumus kerja mencari sesuap nasi. Bukan mudah. Tapi maka itu juga sebabnya saya begitu rapat dan sayangkan sangat dengan nenek. Contoh sayang saya pada nenek. Kalau ibu saya nak keluar, nenek saya tak nak ikut sebab dia pening kepala. Saya tak nak ikut. Walaupun ibu saya nak ajak pergi makan, keluar, berjalan-jalan, pergi shopping, tak apa, ibu pergilah bu. Saya duduk rumah jaga nenek. Bayangkan Kisi, attachment that I have, kata beliau dalam bahasa Inggeris, terhadap nenek saya begitu kuat sangat-sangat. Dipendekkan cerita, setiap yang hidup pasti akan pergi. Nenek saya meninggal dunia pada usia saya 9 tahun lebih, nak dekat 10 tahun. Saya menangis terisak-isak. Tak dapat saya bayangkan kehilangan nenek. Dalam hati, kali ini aku balik sekolah, mesti nenek dia tak ada, rumah kosong. Aku akan hidup bersendirian keseorangan, ibu sibuk dengan kerja. Menangis. Hari pertama dahsyat menangis, hari kedua, Kisi bayangkan, hampir seminggu dah berlalu, perasaan sedih itu hibah masih lagi terperap dalam perasaan saya. Sampaikan pada satu hari, saya dalam keadaan sedih ni. Ibu saya balik rumah, saya masih di rumah. Waktu tu sekitar jam 6 lebih petang, dah sampai rumah. Ibu balik, ibu salin pakaian, makan sekejap untuk tengok saya. Ibu kata, minta maaf, ibu nak kena keluar pergi kerja malam. Jadi, kata Fatin, saya faham. Tapi kehilangan nenek saya ni membuat saya lebih emosi sangat-sangat. Kadang-kadang bergaduh dengan ibu, bertekak. Tapi saya tahu, ini adalah kebaikan untuk saya. Saya kena memahami sebagai seorang anak. Tapi pada usia 9 tahun hampir 10 Kisi, macam mana nak mengerti? Bila ibu keluar, selepas seminggu masih sedih, tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, sambil tu bukan tengok TV, termenung Kisi, fikirkan tentang nenek. Tiba-tiba saya terdengar, Atin. Atin. Nek. Hah? Nek. Kisi, dalam keadaan saya waktu tu sedang termenung, terkenangkan nenek,
Saya dengar suara nenek saya panggil saya. Nenek saya memanggil saya Atin. Ya, Atin, dengan suara yang lemah, tergetah-getah, terbatuk memanggil saya. Saya toleh nampak nenek dalam bilik tengah baring dekat atas katil. Saya lari ke sini, lompat masuk dalam bilik. Nek, kenapa nenek tinggalkan Atin, Nek? Den, nenek tak tinggalkan. Nenek kat sini. Nenek keluar sekejap. Nek, jangan tinggal katil lagi, Nek. Jangan tinggalkan. Tak, nenek tak tinggal katil lagi. Nenek kat sini. Casey, malam tu saya tidur dalam bilik nenek seperti biasa yang saya lakukan. Tapi saya dah tak marah-marah lagi. Pagi hari bila ibu kejutkan saya, katanya, Fatin, saya bangun. Kemudian ibu saya dapat lihat perbezaan dalam hidup saya. Lain dari semalam dan hari-hari yang telah pun berlalu. Tin, Atin dah okey tak? Dah, Bu. Dah okey. Baguslah, Alhamdulillah. Atin nak fikir pasal nenek lagi, Tak. Atin tetap akan fikir pasal nenek. Tapi Atin dah okey. Saya pun makan sarapan yang disiapkan oleh ibu, ambil beg dan pergi ke sekolah. Setiap malam saya tunggu Casey untuk nenek saya datang. Saya akan masuk bilik, tutup pintu. Balik sekolah, masuk bilik, tutup pintu. Tunggu nenek, arwah nenek datang. Nanti tengah duduk, Atin, buka tingkap nak. Nenek kata seperti itu. Dan perkara ini berterusan, Casey. Ibu dapat lihat saya ni lebih kerap membuang masa dalam bilik daripada dekat luar, duduk dekat ruang tamu ke dekat meja makan. Atin, ibu tengok kau ni selalu duduk dalam bilik ni, tutup pintu. Kenapa? Masih teringat pasal nenek? Taklah, Bu. Tak teringat pun. Tak ada apa-apa. Saja nak tutup. Malaslah duduk luar. Bukan ada orang pun rumah ni, kata saya pada ibu. Pendengar ya, perkara ini berterusan. Ibu saya sibuk bekerja, saya balik rumah dengan nenek. Sebenarnya yang datang tu bukan nenek saya, Casey. Saya telah pun bermain berhadapan dengan makhluk jin. Berterusan. Akhirnya ia menunjukkan tanda-tanda. Tanda-tanda yang saya ni dah tak tahu lagi jaga kebersihan. Bilik nenek berselirak. Kuku saya panjang tak dipotong, ibu sampai marah baru nak potong. Tak terurus keadaan saya. Ibu masih ingatkan yang saya masih teringatkan nenek, padahal tidak. Sampaikan sesuatu berlaku, pada waktu itu saya tidak ingat apa yang berlaku, apa yang ibu lakukan. Tapi akhirnya ibu dapat tahu. Fatin cakap dengan ibu. Fatin setiap malam tidur dalam bilik nenek. Untuk apa? Nah, tutup pintu. Dari balik sekolah tak nak keluar sampai besok. Untuk apa? Buat apa? Cakap dengan ibu, jangan rahsia lagi. Tak ada apa-apa lah, Bu. Cakap dengan ibu. Tak ada apa-apa. Ibu saya mengambil kunci bilik nenek. Dari dalam, tarik pintu, kunci bilik itu dipegang. Ibu, tolong Bu, jangan tutup pintu. Bu, saya nak tidur dalam sini. Nanti ibu tolong. Nenek tolong saya, nenek buka pintu. Nenek. Minta maaf. Saya ketuk beberapa kali, kata Fatin. Nenek kau dah meninggal. Kau dengar sini, Mulai hari ini,